Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayangnya dan inayahnya jugalah dapat sama-sama ditakdirkan kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ia sebahagian daripada amal soleh kita bersama yang bakal kita bawa berdagang kembali di alam barzah, di alam mahsyar, yang bakal kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang memungkinkan kita menjadi sebahagian daripada penghuni-penghuni di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi SAW, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu lalu berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita menempuh ujian kehidupan, kita juga diberikan kekuatan dalam keadaan kes Omicron ataupun COVID-19 ni semakin bertinggi, tuan-tuan dan puan. Saya kira hari ni lebih kurang minggu semalam 13,000 lebih. Jadi kita doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak agar kita semua terlindung daripada wabak penyakit ini dan kita sama-sama menjadi insan yang mendapat kebaikan di atas ujian yang telah diberikan. Ya, ujian datang tidak lain dan tidak bukan menghapuskan dosa, mengangkat darjat. Kita berdoa sungguh-sungguh agar ianya mengangkat darjat kita bersama, menjadi insan yang mendapat keredaan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mewakili barisan AJK Surau, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau An-Nur Seremban Selatan, Bandar Seremban Selatan, Fasa 3A, untuk sama-sama kita membantu pihak surau untuk terus infak ke tabung surau, iaitu 0501 2010 053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan sangat diperlukan untuk meneruskan kelangsungan aktiviti keagamaan
untuk terus sama-sama menyinari laman Facebook kita ni, untuk sama-sama kita memeriahkan ruangan Facebook kita dengan majlis-majlis ilmu dan mendapat kebaikan di atas wujudnya platform seumpama ini. Sumbangan sangat dialukan untuk sama-sama kita bangunkan kuliah-kuliah agama. Walaupun kita mungkin tidak mampu untuk berkuliah, mungkin kita tak pandai nak bercakap, ataupun mungkin ilmu kita tak berapa nak ada, tapi jangan lupa kita masih lagi ada satu lagi kekuatan untuk kita sama-sama mendapat kebaikan kuliah agama itu dengan menyambung program-program keagamaan, menyebarkan kuliah-kuliah ini kepada mereka yang mungkin tak dapat hadir pada pagi ini. Terima kasih pada yang hadir, kepada Jujak, kepada Jun Purnama daripada Singapura, Masya Allah, kepada Puan Hajah Siti Atikah Tukimin, kepada Mar WKN, Masya Allah. Terima kasih di atas kehadiran. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di atas pertemuan ini. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih lagi membicarakan kitab Wasiat Imam Ghazali, Minhajul Abidin, Wasiat Imam Ghazali. Kita bicarakan pada siri yang lalu berkenaan dengan beberapa anggota badan yang boleh mencetuskan kebaikan, yang boleh membawa kepada kemudaratan, iaitu mata. Ada mata boleh jadi baik, ada mata boleh bawa kepada kelembah kemaksiatan. Mata boleh bawa ke syurga, boleh bawa ke neraka. Kemudian telinga boleh bawa ke syurga, telinga boleh bawa ke neraka. Kemudian mulut boleh bawa ke syurga, mulut boleh bawa ke neraka. Maka mulut yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala, kurang bercakap pasal masalah orang lain ataupun kurang mengumpat, maka dia kuranglah dosanya. Dia kata Nabi SAW, ada orang berada di padang mahsyar dalam keadaan muflis. Maka sahabat kata, muflis ni sebab tak ada apa-apa ke ya Rasulullah? Miskin? Tidak. Dia berpahala banyak, tetapi pahalanya habis diagihkan pada orang lain. Pahala yang banyak itu diagih-agihkan pada orang lain kerana banyaknya dosa mulut. Maka mulut ni kita jaga elok-elok, tuan-tuan dan puan. Kemudian kita masuk pula bab hati. Yang keempat ni bab hati, di mana hati ini ibarat seperti raja dan yang ditaati. Hati ini raja yang ditaati. Dia berada di dalam hati manusia dan disegani pula. Dia mengarahkan seluruh anggota badan untuk taat pada Allah Ta'ala. Maka hati ini perlu dijaga bersungguh-sungguh. Baik, ada 5 perkara yang dibawa oleh Imam Ghazali. Yang pertama, musuh sentiasa mengintip dan selalu berusaha untuk mengawal hati. Selain itu, hati adalah tempat menetapnya ilham malaikat dan syaitan. Malaikat dan syaitan membisikkan ajakan masing-masing. Hati ni dia macam bekas lah, macam cawan. Cawan itu boleh diisi dengan air kosong. Cawan yang sama boleh diisi dengan air kotor, yang menjadi mudaratnya kepada si peminum. Air yang selalu dibasuh, cawan yang selalu dibasuh, maka cawan itu akan bersih. Maka itulah hati. Hati selalu dibasuh dengan tazkiyatun nafs, dengan selalu berzikir, dengan selalu menghadirkan diri ke majlis-majlis agama, dengan hadir, dengan duduk bersama dengan orang-orang alim, para alim ulama. Maka hati ni tadi, cawan dan bekas ini menjadi bersih. Tetapi kalau hati itu duduk dengan kawan yang mungkin tidak berapa nak baik, ataupun hati itu tidak dibersihkan, tidak ada amalan-amalan tazkiyatun nafs, maka bekas yang kosong akan diisi dengan habuk-habuk dan silap-silap macam-macam ada, kan? Ada sarang labah-labah, ada labah dalam tu, ada pula kadang-kadang tahi cicak lagi, ada pula tahi lipas pula dalam tu. Pasal apa? Pasal cawan ni dibiarkan lama berabuk. Jadi hati manusia dibiarkan lama tidak dicuci, maka dia akan diisi dengan segala kotoran-kotoran. Kalau masuk air bersih sekalipun, air itu tak boleh diminum immediately. Air itu berfungsi untuk keluarkan balik. Maksudnya kita pergi ke majlis agama macam ni, tuan-tuan dan puan, untuk membersihkan kantung hati kita. Hati yang mana tempat letaknya hidayah Allah Ta'ala, hati yang mana tempat malaikat nak ilhamkan para benda-benda baik, hati yang sama jugalah akan didengari bisikan-bisikan syaitan. Maka hati-hati, hati ni selalu diintip oleh musuh-musuh untuk menggodanya. Kata Imam Al-Jauzi dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Hati manusia ni dia umpama taman. Taman ini dia ada pagar.
Pagar ni dah berfungsi untuk jaga hati. Banyak musuh akan masuk. Antaranya syaitan, iblis dan nafsu. Dia akan goda hati. Hati perlu bertahan kerana adanya ada iman dan akal. Hatilah yang akan dipertahankan oleh akal dan iman. Jadi kita pun kena fikirlah hati ni dia kena jaga SOP dia. Kalau hati kita tak jaga SOP, hati yang kuat pun lama-lama jadi lemah. Terima kasih pada semua yang hadir, Masya Allah. Terima kasih pada Hazliza Muhtar, Masya Allah. Liza Amani, terima kasih hadir. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, contoh yang mudah diberi untuk difahami. Betul lah, hati kita ni dia macam bekas lah kalau tidak dibasuh. Kalau kita bubuh susu sekalipun, susu ni bermanfaat tak pada badan? Bermanfaat. Tapi kalau kita biar lama-lama susu tu di dalam bekas cawan, lama-lama yang bermanfaat itu pun juga akan rosak. Kalau even air kosong sekalipun letak dalam cawan yang tidak dialirkan pula air itu, maka lama-lama dia akan rosak. Jadi hati perlu pada vaksinnya, iaitu istighfar, iaitu selawat, iaitu makan yang betul, harta yang halal. Lagi kita kena tinggalkan sifat marah-marah. Kita kena didik hati kita ni buat kerana manusia, kerana Allah, bukan manusia. Kerana kalau buat kerana manusia, dia akan tawar. Kita buat ibadah kerana manusia, dia akan tawar. Dia akan dipanggil kalau dalam bahasanya bentan lah. Kita buat kerana manusia dia suka, dia puji. Tapi kalau manusia tak suka, dia akan hina dan dia akan pandang kecil, pandang lekeh. Poin yang kedua, hati mempunyai banyak urusan kerana akal dan nafsu berada di dalamnya. Jadi hati merupakan medan peperangan antara akal dan nafsu. Hati kita ni, tuan-tuan dan puan, dia boleh penat. Hati dia boleh penat. Kerana apa hati penat? Kerana perlawanan di antara akal dan nafsu tak pernah berehat di dalam hati. Hati ya, dia penatlah, hati penat. Yang paling susah ni nak mengubati hati yang penat. Ya, hati kita ni dia kuat kalau dia cukup vaksin lah. Dia cukup SOP dan vaksin, dia kuat, insya-Allah. Tapi kita kena sedar, hati ni dia ada kalanya dia akan penat dan give up. Kerana apa? Kerana hati ni tempat bertembungnya di antara akal dan nafsu. Perlawanan dengan syaitan dan nafsu ni tidak pernah ada perlawanan yang second masa kedua. Selalu first half, never second half. Kan? Maksudnya selalu laju ataupun selalu tense. Jadi kena hati-hati. Ialah hati kita ni perlukan kepada kerehatan, perlukan kepada suntikan SOP vaksin yang betul supaya dia boleh bertahan. Banyak urusan yang akan berligar di dalam hati, ya, diperlukan kepada support system. Support system pada hati ni kawan-kawan yang baik-baik. Macam kawan-kawan yang hadir pada pagi ni, ini adalah support system kepada hati. Majlis-majlis ilmu yang kita datang ni, tuan-tuan dan puan, dia adalah support system kepada hati. Dia support system. Dia ada internal control, external control. Saya suka guna internal control dengan external control ni. Ataupun internal factor dan external factor. Faktor dalaman, faktor luaran. Faktor dalaman tu yang kita zikir selalu, makan yang halal, itu faktor dalaman. Faktor luaran ni apa? Kawan kena betul. Kita punya circle of people kena betul. Kalau kita duduk dengan circle of people yang buat maksiat, kita yang taat pun akan terangsang untuk buat maksiat. Tapi kalau duduk dengan orang yang betul, kita yang tak berapa baik ni pun rasa nak mengaji. Tak berapa baik pun nak puasa Isnin Khamis. Tak berapa baik pun kira nak mengaji, nak buka Quran, nak khatam sebulan sekali. Itu setara kita yang tak baik berkawan dengan orang baik. Kalau berkawan dengan alim ulama, macam mana? Berkawan dengan orang-orang alim, Allahu Akbar. Macam mana ke hadis tu? Kan, warasatul anbiya, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama ni, mereka ni pewaris Nabi, ya, betul. Carilah kawan. Kita tahu kawan yang baik dan kawan yang tak baik. Tanda penanda aras kawan yang baik, kata Nabi SAW, khairun nas idza ru'u dzukirallah. Tanda manusia itu baik, ni tulis ataupun tulis di ruangan komen. Tanda manusia itu baik, bila orang tengok kita, maka orang itu teringat kepada Allah.
Itu tanda kebaikan. Min alamati khairin akhairukum idza ru'u dzikrallah. Kebaikan manusia itu, kebaikan manusia yang baik itu bila kita tengok dia teringat Allah Subhanahu wa taala. Patutnya begitulah. Jangan tengok kita orang ingat karaoke pula. Mentang-mentang kita ni juara karaoke kampung kita, orang tengok kita je terkenang, kita tarik macam suara Jamal tu. Kan, terkenang kita main karaoke macam suara Alicat. Di pintu syurga, dia kata gitu kan, lagu David Armugam ke apa ke. Terhenti lamunan, dia ingatkan kita ni Aris Sariwatan pula. Kan, kita memang champion, semua lagu kita tapau. Lagu-lagu nasyid kita tak pandai, lagu-lagu hit-hit 80-an, 90-an, lagu rock kapak semua kita khatam. Orang tengok kita ingat rock kapak. Ini kena hati-hati kan. Orang biar tengok kita ingat pada Allah Ta'ala. Kamu ni, aku ingat tengok kamu ni dulu, tengok kamu je teringat zaman-zaman kita berjoget lambak dulu. Tapi sekarang ni subhanallah, tengok dengan berjanggut, dengan perwatakan warak, subhanallah. Kita nak orang tengok kita ingat Allah, bukan tengok kita teringat benda lain. Itu tanda benchmark yang Allah letakkan, yang Nabi sebut, kita tengok orang tu teringat Allah. Yang ketiga, di dalam hati terdapat banyak perkara seperti turunnya hujan yang tidak henti-henti siang dan malam, dan manusia tidak dapat menahan atau menghindarinya. Perkara ini adalah berlainan daripada mata dan telinga. Sedangkan mata bila dipejam atau jika duduk di tempat gelap, tentu tidak akan dapat melihat apa-apa. Begitu juga dengan lisan yang terdiri daripada bibir dan gigi. Dengan mengatupkan bibir, maka ini berarti seseorang itu berhenti daripada berbicara. Berbeza dengan hati. Hati merupakan objek dari bisikan dan desus yang sukar ditahan atau dipelihara. Setiap detik hati berjalan mengikut segala yang telah dirancang. Sedangkan hawa nafsu sangat cepat menyambut dan menurutinya. Sehingga untuk menahannya, meskipun dengan mengerahkan segala daya usaha, akan tetap menjadi masalah yang pelik dan ujian yang berat. Hati ni dia tidak pernah rehat lah, saya sebut tadi. Kalau mata ada rehat, kalau sampai di tempat gelap, mata pun tutup. Kalau sampai di tempat yang kalau kita tutup mulut, maka mulut pun tutup. Tapi hati ni dia sentiasa on running. Dia kira macam enjin yang sentiasa bergerak. Sebab walaupun kita diam, walaupun mata tutup, tapi hati tetap berbicara. Hati tetap bercakap. Dia akan ada bersangka-sangka baik. Sebab tu hati ni dididik dengan sangka baik, husnudzan. Walaupun husnudzan tu daripada akal, tapi dia diarahkan oleh hati. Walaupun mata tu boleh katup, tapi dia diarahkan oleh hati. Sebab tu hati penting. Yang keempat, ubati hati sangat sukar kerana hati tidak dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Kadang-kala kita tak dapat menyedari bahawa hati sudah terkena banyak penyakit. Untuk itu perlukan pemerhatian yang penuh hati-hati dan sungguh-sungguh. Hati kita ni dia ada sakit dia. Ada penyakit hati, ada 4 kan penyakit hati. Riya, ujub, takabur, sum'ah, ghurur. 5 penyakit hati. Tulis. Riya, ujub, takabur, sum'ah, ghurur. Riya, bila buat sesuatu untuk orang tengok, riya. Ra'a, riya'un, buat sesuatu untuk orang tengok, riya. Yang kedua, ujub. Ujub ni rasa diri tu baik, hebat daripada orang lain. Aku rasa aku seorang paling baik dekat Seremban 2 ni. Aku seorang je yang datang ke kuliah dekat surau surau An-Nur fasa 2A Seremban Selatan, orang lain tak datang. Tak saja gurau dah. Tapi kalau kita ada rasa begitu, maka hati-hati, itu dipanggil ujub. Aku rasa aku ni hebat juga, berniaga jadi, gaji banyak, tapi masih lagi taat pada Allah. Bukan senang nak cari orang baik macam aku ni. Hati-hati, itu ujub. Yang ketiga, riya, ujub, takabur, bangga diri. Takabur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, saya lah orang yang paling hebat sekali. Tuan-tuan semua apa ada? Haprak, hampir. Ni hati-hati. Dia siap kutuk pula orang. Ni tak boleh. Takabur ni membesarkan diri. Bongkak. Betul Kak Azhar, bongkak takabur. Jangan. Kita ni tak ada apa-apa. Kita ni semua pinjaman belaka. Apa nak dibanggakan sangat? Mata berkelip ni pun Allah yang izinkan. Kalau mata ni tak boleh buka, tutup kopi ni tuan-tuan, mana nak terbukanya?
Saya cakap perak pula. Lepas tu cakap Negeri Sembilan. Pasal live ni di Negeri Sembilan. Kan. Apa ke itu perak juga. Saya tak tahulah. Dia datang naturally, dia datang nanti. Allah yang izinkan saya boleh cakap Negeri Sembilan tu. Jadi mata ni Allah yang izinkan. Jantung yang berdegup ni Allah yang izinkan. Paru-paru yang boleh tarik nafas ni Allah yang izinkan. Tiba-tiba kita nak bangga diri. Tak ada maknanya, tuan-tuan. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takabbur. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah sifat takabur. Sebab takabur ni tidak layak untuk kita ke syurga. Baik. Dan sum'ah. Sum'ah ni apa? Sum'ah ni kita buat baik untuk orang dengar. Sami'ah, dengar. Sum'ah, nak dengar. Kita buat sesuatu untuk orang dengar. Dengarlah ni tuan-tuan perempuan. Ada satu cerita, ada seorang lelaki yang sangat hebat di kampung kita ni. Dia sangat hebat. Dia derma surau, dia bantu anak yatim. Tuan-tuan nak tahu siapa? Siapa ya orang yang baik tu? Saya lah. Dia pula jual diri dia. Ni hati-hati. Ini boleh merosakkan amal kita, tuan-tuan perempuan. Hati-hati. Dan yang keempat, ghurur. Ghurur tu maksudnya apa? Ghurur tu ma gharraka bi rabbikal karim. Buat baik tapi tak ikhlas. Ghurur ni boleh menjangkiti 4 orang. Penyakit hati yang bernama ghurur ini dia boleh jangkit 4 orang. Yang pertama, ahli ibadah. Orang yang buat ibadah banyak, kalau dia tak jaga hati dia boleh menyebabkan amalan yang banyak itu tidak bernilai. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami pulangkan balik amalan yang mereka buat. Kami jadikan debu yang berterbangan. Tuan-tuan, debu yang berterbangan tau. Amalan banyak tapi nothing. Kita buat banyak tapi di sisi Allah Ta'ala tidak bernilai. Kerana kita sibuk dapat pandangan manusia, bukan pandangan Allah Ta'ala. Ni hati-hati. Ghurur ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau ghar dalam bahasa Arab ni gua. Ghar Hira, gua Hira. Pasal apa gua? Sebab apa ghar hurur ni jadi macam gua? Sebab nampak kat luar bukit besar, tapi tak jangka pula ada kosong dalam tu. Nampak amalan bagus punya, tapi tak tahu pula amalan tu bukan untuk Allah, untuk manusia. Maka itu dipanggil ghurur, kosong dalam hatinya. Pertama, ahli ibadah. Yang kedua, ahli zikir. Ahli zikir pun boleh kena ghurur juga ni. Nampak banyak zikir, tapi bukan untuk Allah Ta'ala, untuk manusia. Awas. Kita bukanlah berarti kita tak nak berzikir, tapi berzikir kena jaga hati, buat kerana Allah Ta'ala. Kalau buat ibadah bukan kerana Allah Ta'ala, kita khawatir. Yang ujub, riak, takabur, sum'ah ni bukan jadi ibadah yang bukan ibadah lah secara asasnya. Tapi ghurur ni bab ibadah yang dibuat bukan kerana Allah Ta'ala, tidak ada keikhlasan, maka dia dipulangkan balik. Yang ketiga, ahli sedekah. Orang yang banyak sedekah ni, dia sedekah pada orang ramai. Jangan lupa kenang saya. Boleh pula cakap, jangan lupa kenanglah baik saya ni, saya sedekah dah banyak ni. Mana maunya tuan-tuan. Kita ni duitnya Allah bagi pinjam, Allah bagi banyak, Allah suruh infak banyak. Allah bagi sikit, Allah suruh sabar yang banyak. Begitulah hidup kita ni. Kita nak rasa bangga pun tak boleh juga, pasal Allah yang bagi duit. Kita nak rasa suruh orang kenang pun tak kena juga, pasal Allah yang bagi pinjam. Kita silap kita berdagang pula. Aku bagi duit hari ni untuk Allah bagi banyak lagi akan datang. Kita berdagang pula dengan harta tu di jalan Allah Ta'ala. Tak salah, pasal memang Nabi kata siapa yang sedekah subuh ni, malaikat doa, malaikat recommend dia untuk dimurahkan rezeki di hadapan Allah Ta'ala. Dan memang orang yang sedekah ni Allah akan bagi 700% kali ganda. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil likulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak ni seperti menanam sebiji pokok, sebiji benih yang tumbuh sepohon pokok yang ada 7 tangkai. Setiap tangkai ni ada 100 biji benih yang macam dia tanam tadi. So maksudnya 1 equivalent to 7 times 100. Itu sifat ROI dalam infak dalam Islam. Return of investment dalam Islam adalah 1 equivalent 7 times 100. Mana nak cari return 700%? Immediately 700% kalau kita infak. Tapi tak nampak benda ni. Tapi jangan jadikan sebab itu pula kita tak ikhlas pada buat ibadah, bersedekah. Sebab kata Imam Ghazali,
Orang yang terkena penyakit gurur ni adalah ahli sedekah. Dia banyak bersedekah tapi bukan kerana Allah, kerana manusia. Yang keempat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu. Ahli ilmu juga boleh terkena. Sama ada yang datang ke majlis ilmu, sama ada yang mendengar majlis ilmu, sama ada yang mengajar ilmu, siapa yang digelar para alim ulama. Dalam ruang lingkup menuntut ilmu ini kena hati-hati, kena banyak mengambil pengajaran sebagaimana iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bukan iblis tak pandai, tapi dia memandai. Tulis. Iblis ni bukan tak pandai, tuan-tuan dan puan. Iblis ni dia memandai-mandai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan sujud pada Adam, dia nak justify pula. Sebab apa nak sujud? Aku kan lagi mulia. Bila dia kata aku kan lagi mulia, itu maksudnya itu sign of knowledge. Dia ada knowledge, dia knowledgeable, dia tahu dia lebih mulia daripada api. Allah tak kata pun dia tak mulia. Maksudnya dia mulia dah. Adam pun mulia. Jadi Allah berfirman sujud pada Adam. Direct order. Sujud pada Adam. Maka dia nak justify, ya Allah, kenapa aku kena sujud pada Adam? Ini ungkapan kenapa nak kena buat ibadah ni lah berdosa. Ya Allah, kenapa kena solat? Ya Allah, kenapa kena puasa? Ya Allah, kenapa kena taat mak ayah? Ya Allah, kenapa kena taat suami? Ya Allah, kenapa kena senyumkan, kena maniskan muka di hadapan suami? Ya Allah, kenapa kena nampak? Kenapa kena sabar dengan suami? Banyak sangat ketanyanya. Ustaz, tak adil lah Ustaz, asyik perempuan je Ustaz bagi, kena suami. Habis tu suami kenapa tak nak bagi nafkah kat isteri? Yalah, sebab Nabi SAW bagi tahu banyak orang perempuan banyak dalam neraka. Sebab apa? Sebab dosa dan syurganya dekat suaminya. Kalau anak lelaki, dia tak taat, dia jarang balik kampung, at least seminggu sekali menghadap mak dia. Kalau kecilkan hati mak dia pun seminggu sekali je. Tapi isteri dengan suami hari-hari menghadap, nak maniskan muka tu. Nak macam mana, itulah yang Allah tentukan. Kita asyik tanya kenapa takut gang. Jadi gurur pula. Kita buat baik pada suami tu, kita asah diri kita, ya Allah, kau berikan suami ni bukan sebab aku layak dapat suami ni, bukan sebab aku nak suami ni, tapi inilah kelayakan yang aku dapat. Maka ya Allah, ampunkan segala salah silap aku. Ya Allah, berikan kekuatan untuk aku sabar melayan kerenah suami yang hari-hari nak sarapan, yang macam-macam sarapan dia. Nasi goreng lah, kuih-tiaw goreng lah, mihun goreng lah. Dengan bawang goreng tak nak tu. Dia nak mesti ada mihun goreng, mesti bawang goreng. Kalau nasi goreng, mesti nak ada bawang goreng. Nak layan kerenah suami yang suka makan bawang goreng. Ya Allah, ya Akbar. Itu dugaannya. Saya tak nafikan ada isteri yang makan hati. Ya Allah Ustaz, saya ni makan hati. Ya Allah Ustaz, tak tahulah, Allah ajalah yang tempat saya bergantung harap. Nak cakap lebihkan suami, cakap lebihkan nanti kan berdosa saya Ustaz. Jadi saya sabarlah Ustaz, Allah ajalah yang tempat saya mengadu nasib. Ini memang syurga lah. Ya, kalau kita ambil sifat bagaimana yang diberikan oleh Allah, digambarkan Asiyah, ya, bagaimana isteri Fir'aun, ya, dia taat kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Fir'aun selagi mana tidak langgar perintah Allah Ta'ala, maka dia tahan, syurga lah tempatnya. Jadi para isteri yang boleh beri khidmat pada suami sebaik mungkin, maka syurga lah tempatnya. Kata Nabi SAW, perempuan boleh masuk mana-mana pintu syurga. Pertama, seorang wanita yang jaga solatnya. Yang kedua, jaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, jaga puasanya. Yang keempat, taat suaminya. Pilihlah mana-mana pintu syurga nak masuk. Seram pula nak kahwin, janganlah begitu. Sebab tu pilih suami yang faham kekurangan isteri, yang meredai kekurangan isteri. Suami pun tak adalah tiba-tiba nak marah. Awak ni tahu tak, ahli neraka tingkat 3 kalau tak buat kopi untuk saya. Amboi, dia nerakakan kita tingkat 3. Kalau macam tu boleh apply terus cerai. Pergi ke pejabat agama, Tuan Qadhi, ada ke dia kata saya ni neraka tingkat 3? Itu suami apa Tuan Qadhi? Boleh mengadu pada pihak yang berwajib lah. Kalau dia mengatakan kita ni ahli neraka, kita tak nak masuk neraka, dia boleh pula kata kita begitu, ya. Baik. Tapi suami pun ada hak perlu diberikan pada isteri, ya. Bagi nafkah, duit, nafkah batin. Ramai orang lelaki dia ingat nafkah batin tu benda tu je. Padahal nafkah batin ini adalah husnul muasyarah.
baik hubungan, cakap lemah lembut, belayan kasih sayang, cukupkan kelengkapan rumah. Kalau tak ada pembantu rumah, hadirkan pembantu rumah. Ini semua nafkah batin tau. Cakap kat suami, itu semua nafkah batin. Kalau dia tak ada, tag dia kat sini, ataupun copy paste link ni, bagi tahu abang, cuba dengar minit yang ke hujung tu. Ustaz kata apa? Nafkah batin ni kena beri keperluan asas kepada isteri. Bantu isteri untuk taat pada suaminya. Abang lah bantu saya untuk taat abang. Ini minta macam-macam. Ini subuh-subuh dah minta teh tarik 3 layer. Mana nak cari teh tarik 3 layer pagi ni? Awak ingat saya kedai mamak? Teh tarik 3 layer. Tuan-tuan tahu? Saya baru tahu teh tarik ada 3 layer. Mana nak dapat pun tak tahu. Yang terakhir sekali, tuan-tuan fikirlah mana nak dapat teh tarik 3 layer. Yang keempat, yang kelima, penyakit sangat cepat menjalar dalam hati, dan hati sangat sendiri mudah bergolak, bahkan lebih cepat dari menggelegaknya air panas dalam cerik. Hati manusia ni, tuan-tuan perempuan, banyak penyakit yang akan datang, maka dia cepat bergolak, macam bergolak menggelegaknya air panas dalam cerik. Sebab itu doa yang Nabi ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tenangkan hati aku dalam agamamu. Jadi tuan-tuan, dah pukul 7.30, marilah sama-sama kita bersedia untuk solat sunat isyraq, dan akhirnya mendapat pahala seperti umrah dan haji sempurna. Maka jangan lupa ni amalan setiap subuh ni, nak masuk ni Rejab dah, Sya'ban, Ramadan. Jadikan amalan tunggu di tikar sejadah sampai waktu isyraq ni dan solat 2 rakaat untuk dapat pahala umrah dan haji sempurna. Kita mungkin tak mampu nak pergi umrah dan haji sempurna. Kita tak mampu nak pergi umrah dan haji, dan kalau pergi pun tak sempurna pula. Maka jangan lupa untuk merebut peluang ibadah yang diberikan oleh Nabi SAW ini. Maka mari sama-sama kita bersedia untuk solat sunat sebentar nanti, dan sama-sama kita raikan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mewakili barisan Ejikim Surau, saya malu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, dan sumbangan boleh diberikan kepada Bank Islam, akaun yang tertera di ruangan komen tadi. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan hari akhirat. Jangan lupa tekan button like dan share. Selamat di bulan Rejab, diberkati di bulan Rejab dan Sya'ban. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih, kafarah dan salatullah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.